الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 59 An-Nisa, di pertengahan ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memimpin umat manusia dengan satu pimpinan yang begitu lengkap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang bermaksud, maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk kepada Allah, yakni merujuk Al-Quranul Karim. Dalam masa yang sama, rujukan kita yang kedua ialah Rasul, As-Sunnah, hadis. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan yang demikian itu, kata Allah, adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selama mana kamu berpedomankan kepada kedua-dua perkara ini, selama itulah kamu tidak sesat. Yang ku tinggalkan Al-Quran dan sunnahku. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebut tadi, insya-Allah kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum pada tahun ini. Satu garis panduan yang telah dinyata dan dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor pada tahun 2013. Ciri-ciri pemimpin yang selayaknya dipilih, diangkat untuk mentadbir dan mengurus negara. Kalau pagi tadi tuan-tuan semayang surau atau masjid, surah As-Sajdah di antara ayatnya, ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka ini pemimpin. Bagaimana mereka memimpin rakyat jelata? Yahduna bi amrina, dengan perintah kami. Mereka berpedoman kepada petunjuk Allah dan Rasul. Lamma sabaru, ketika mana mereka juga sabar. Mereka tahu, mereka sedar tidak semua rakyat akan menerima mereka, tetapi kenapa mereka sabar? Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin dengan perintah-perintah Allah. Mereka akan terus dan tetap berpedomankan Al-Quran dalam pentadbiran negara atau negeri yang mereka pimpin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ciri-ciri pemimpin yang diredai oleh Allah berdasarkan khutbah, teks khutbah Jabatan Agama Islam Selangor, yang pertamanya ialah pemimpin yang menjaga agama. Dalam surah Al-Hajj ayat 41, Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ard
aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah dengan kuasa yang mereka miliki, mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, dalam masa yang sama mencegah segala bentuk kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Tuan-tuan rujuk kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, ayat ini pada muka surat 852. Di antara tanggungjawab pemimpin, pemerintah, penguasa ialah melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Itulah maksud menjaga agama. Allah juga mengajar kita, sekiranya ada yang ditakdirkan menjadi pemimpin, mereka tidak menjaga agama, bahkan bermain-main dengan agama. Allah ajak kita, tuan-tuan, Al-An'am ayat 70. وَذَرِلْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Allah menyatakan, dan tinggalkanlah, yakni orang-orang yang menjadikan agamanya main-main dan senda gurau, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Makna tidak menunjukkan kesungguhan nak melaksanakan perintah Allah. Itu kata main-main. Kenapa? Mungkin kerana dah dapat jawatan menteri dan sebagainya, maka mereka tertipu, terpedaya dengan dunia. Pemimpin seperti ini, Al-An'am surah ke-6 ayat 70, mengajar kita supaya tinggalkan golongan ini. Kita nak cari ayat tadi, Al-Hajj 41, yang menjaga agama. Yang kedua, yang menegakkan syariat Islam. Kita duk berbalah tak habis-habis. Hudud ni wajib ke kena laksana? Tak habis-habis. Saya nak baca dalil qat'i, dalil yang terang kewajipan melaksanakan hudud. Surah keempat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takulil khainina khasima. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim dengan membawa kebenaran supaya kamu menghukum manusia. Cuba tuan-tuan ingat lihatlah. Bima arakallah. Menghukum manusia sebagaimana yang kami perlihatkan dalam Quran, yang kami nyatakan di dalam Quran. Dalam Quran, kesalahan mencuri potong tangan, bukan denda. Al-Maidah surah ke-5 ayat 38 contoh. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Potong tangan. Ini dalil qat'i. Kamu hendaklah menghukum manusia dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat, yang tak mau melaksanakan syariat Islam. Pemimpin khianat namanya, kita tak boleh membela mereka. Saya nak bagi yang paling jelas. Tuan-tuan rujuk sekali lagi tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 16, Al-Baqarah ayat 30. Lepas ni jangan duk bertengkar lah. Wajib tak wajib, wajib tak wajib. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana kata Allah, kami menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah, tuan-tuan rujuk tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 16. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyi dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur. Tuan-tuan ambil faham. Hanya undang-undang Islam saja yang adil. Hanya undang-undang Islam saja yang mampu mewujudkan keadilan dan keamanan. Itu dalil kewajipan khalifah. Dalam Arab, iqamatuddin wasiyasatu dunyabi. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama maksud undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas umat manusia. Jadi pemimpin yang baik, yang diredai Allah,
yang menegakkan syariat. Cuma saya nak bagi tahu sikit, nak baca hadis, nak baca Al-Quran. Jangan ada perasaan benci terhadap syariat Islam. Tolong. Hadis Muslim, man raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan. Bukan dari kalangan umatku siapa yang membenci akan sunnahku. Lagi saya bagi bukti Nabi pernah laksana wuduk. Quran, kita rujuk sekali lagi muka surat 1458, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Sesiapa yang ada perasaan benci terhadap syariat Islam, apa akan berlaku terhadap amalan yang dikerjakan? Walladzina kafaru fataqsallahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Tuan-tuan, amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan kerana ada sifat benci, tak suka dengan syariat Islam, semua amalan-amalan tersebut tidak berpahala. Ini peringatan saya. Surah Muhammad ayat 8 dan 9, muka surat 1458, pimpinan Ar-Rahman. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemimpin yang amanah. Bukan pemimpinnya wajib kena amanah. AJK masjid kena amanah. Pengurusi masjid kena amanah. Ustaz pun kena amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Pemimpin memikul amanah, tu imam pikul amanah, ustaz pun dia pikul amanah, wajib menyampaikan Islam secara jelas. Kalau orang itu tidak amanah, Nabi kata la imana liman la amanata lahu, hadis Imam Ahmad. Tidak ada iman sesiapa yang tidak amanah. Itu tak ada iman. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Munafik, ayatul munafiqi thalathun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik tiga: apabila bercakap dia berdusta, apabila berjanji mungkin janji, apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Allah ajak kita, An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang ni yang kita kena faham ni. An-Nisa 58, Allah suruh kita bagi satu jawatan kepada ahlinya. Ahli ni apa dia, tuan-tuan? Ahli maksudnya yang berilmu dan boleh dipercayai, itulah ahli. Contoh, kalau nak jadi Menteri Kewangan, kena ada ilmu akaun, ekonomi ke lebih kurang macam tu. Yang kedua, trustworthy, boleh dipercayai. Kalau ada ilmu tak boleh dipercayai, hancur negara. Kalau boleh dipercayai, tak boleh buat kerja, tak ada ilmu pun tak boleh. Sebab Nabi sebut, hadis Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Tengok-tengok negara berhutang lalu bingkrak. Islam ajak lama dah soal pilih pemimpin. Yang kelima, kedua boleh semayang yang lima. Sebab tuan-tuan nak kerja, saya tak apa, 2 jam pun boleh atas ni, model banyak. Yang kelima, pemimpin yang adil. Tuan-tuan, lawan pada adil zalim. Kan Allah sebut wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. An-Nisa juga ayat 58. Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Macam mana adil? Tak kira family, tak kira ahli keluarga, sahabat qarib, sabit kesalahan, hukum. Tuhan ajak dalam surah Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Sabit kesalahan, ada bukti, dibuktikan di mahkamah, bersalah, tak kira hang siapa, adik aku ke, keluarga aku ke, sahabat qarib, wajib dijatuhkan hukuman. Ini Islam, baru negara aman. Yang keenam, yang kelima, minta maaf, yang kelimanya pemimpin yang tidak menipu rakyat. Tentu ingat tak ada ke cerita dalam Quran? Saya baca hadis dulu. Kalau ada pemimpin di Pulau Pinang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Muslim, ya, ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Wajib tak masuk syurga. Seseorang hamba yang telah diamanahkan oleh Allah untuk mentadbir mengurus kehidupan rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyat, haram syurga baginya. Ayat Quran ada agak-agak ada. Sabah ayat 33, surah ke-34 ayat 33. Wa qala alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makru laili wan nahar idh ta'muruna an nakfura billah wa naj'alahu andada. Itu dalil dia. Tuhan cerita, abang, pengikut berkata kepada pemimpin, bahkan kamulah yang menipu kami malam dan siang. Duk kena kencingnya dengan pemimpin, dan kamu juga menyuruh kami supaya tidak beriman kepada Allah dan menganggap kamu sebagai Tuhan. Ada, kita tengok video pemimpin mendabik dada, kalau bukan kerana kami rakyat hidup susah. Firaun di antaranya. Kalau ada pemimpin, dengar elok lah ni. Ini bukan soal politik, ini soal akidah. Saya baca setiap ada dalil Quran, dalil hadis. Tidak menipu rakyat, itulah pemimpin yang baik. Yang keenam, tidak membazir harta milik negara. Dalam Quran Al-Isra 27, Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Membazir itu sahabat syaitan. Huraian panjang lain kali lah. Nak bawa hadis pula, menyokong. Dengar lihat kalau ada pemimpin. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis Muslim ni dalam kitab Riyadhus Salihin. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta milik rakyat secara tidak benar, di hari kiamat kelak tempat tinggal mereka ialah neraka. Tambah duk tipu pula, projek 10 juta bagi 15 juta, bertanggungjawab lah esok di akhirat. Akhir sekali yang ketujuh, pemimpin yang tegas. Macam tadilah, tak kira adik-beradik, sabit kesalahan, hukum. Ini tengok-tengok member lama tak boleh. Tuan-tuan, Nabi laksana hudud tau. Tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin cetakan Singapore Private Limited, jilid yang kedua, muka surat 1616. Seorang wanita bangsawan, anak orang kaya, mencuri. Pak dia pergi jumpa Usamah bin Zaid, nak guna kabel Usamah bin Zaid. Pergi jumpa Muhammad Sa'ad, habaq janganlah potong tangan anak aku, kami ni orang kaya. Usamah pergi jumpa. Bila Usamah menyatakan hajat orang kaya tersebut, muka Nabi merah menyala. Balik cari Nabi potong tangan tau. Lantas Nabi bersumpah, waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu iyadaha. Demi Allah, Usamah bin Zaid, kalau anakku Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Kemudian sambung hadis. Wanita tersebut dipanggil masuk menghadap, dan Nabi memotong tangannya. Jangan duk petikai.
Nabi laksana ada wuduk. Tu saya bagi dalil. Saya ulang sekali lagi. Cetakan Singapore Private Limited, kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, muka surat 1616, jilid yang kedua. Akhir sekali. 7 depa bagi. Jabatan Agama Islam Selangor sebut 7. Saya nak sudahi. Bagaimana dengan kita? Kita yang memilih pemimpin 5 tahun sekali. Tuan-tuan rojok muka surat 697, tafsir pimpinan Ar-Rahman, suratul Isra, surah ke-17 ayat 71. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia saya akan dipanggil, tuan-tuan semua akan dipanggil bersama-sama dengan imamnya. Bukan imam sembahyang, tafsir sebut pemimpin. Siapa yang kita pilih sebagai pemimpin sewaktu hidup di dunia, kalau dia taat pada Allah, kita akan bersama-sama dengan dia. Tapi kalau dia engkar, dia khianat, kita juga dipertanggungjawab, kita akan bersama-sama dengannya. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan Nabi menegaskan bahawasanya penghuni syurga hanya dari kalangan orang Islam, bukan Arab, bukan Melayu. Hadis saya baca, orang Islam akan mewarisi syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa Islam? Mudah saja. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah perintah, Rasul perintah dalam bentuk suruhan, buat, laksana. Apa yang dicegah dan ditegah oleh Allah dan Rasul, wajib kita kena meninggalkannya. Itulah Islam. Mudah-mudahan memberi manfaat apa yang telah saya sampaikan pada tengah hari ini, juga kepada diri saya. Sekali lagi, tuan-tuan, kalau nak menyumbang, niatlah wakaf dan tak ada had. Saya bukan buka satu kaki RM1, satu kaki RM1 pun boleh, sebab saya ada dalil, insya-Allah. Terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma hdina wa sultanana Sultan Abdullah serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'inil qurba wa yanhana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sekali lagi minta kerjasama semua, pakat tengok telefon, pastikan telefon dalam keadaan senyap, silentkan telefon supaya tidak mengganggu solat. Terima kasih.